Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita bertemu sekali lagi dalam sesi Kritik Bisa. Pada kesempatan ini, saya akan membicarakan tentang pemikiran neo-nostalgia, air tangan Hashim Ismail yang dicipta pada tahun 2018. So teori ini yang dipanggil pemikiran oleh penciptanya adalah agak baru berbanding dengan teori-teori lain yang telah saya bicarakan sebelum ini. Pemikiran neo-nostalgia merupakan suatu bentuk gagasan yang bukan saja mengenangkan kembali masa silam yang gemilang dan indah, tetapi menawarkan pembentukan pemikiran yang menganjakkan pola nostalgia pada masa lalu dalam bentuk tradisi dan morality kolektif untuk mencipta homogeneity budaya dan identiti pada zaman di mana heterogeneity adalah suatu kelumrahan. Jadi banyak istilah yang perlu diterangkan di sini. Pertama adalah istilah pemikiran. Penciptanya tidak menamakannya teori kerana beliau sedar bahawa ia belum mencapai tahap teori tapi hanya tahap pemikiran. Yang kedua, neo-nostalgia ataupun nostalgia baru. Maksudnya, beliau cuba menafsirkan kembali makna nostalgia tersebut. Dan yang ketiga, beliau mengatakan bahawa pemikiran ini adalah untuk menangani heterogeneity pada zaman ini. Heterogeneity ini dimaksudkan sebagai kepelbagaian, kerencaman, dan beliau cuba mencipta semacam homogeneity, iaitu persamaan, kesatuan dalam idea dan juga gagasan bagi menangani heterogeneity yang merupakan sifat zaman pasca moden ketika ini, di mana tiada naratif besar yang didukung sebagai benar, tetapi yang dianggap relevan dan penting adalah naratif kecil yang mungkin subjektif dan bukan sesuatu yang dilihat sebagai tidak baik. Maka pemikiran neo-nostalgia cuba menangani kepelbagaian dan kerencaman ini. Hashim Ismail menulis, semangat neo-nostalgia yang boleh dihidupkan dalam kerangka menghadapi heterogeneity bangsa global, maklumat yang benar dalam gerakan bersama antara satu daerah ke satu daerah yang lebih besar dalam rangka penyatuan Melayu itu dapat membentuk satu pemikiran baru yang penuh dengan pernyataan bersama. Kekuatan kesatuan dalam bersuara, berkongsi maklumat yang sedia ada dan menghidupkan maklumat dalam rangka neo-nostalgia tersebut dapat menyatakan semangat homogeneity bangsa. Hashim Ismail, 2018. Dalam membentuk morality kolektif, pengarang dianjur untuk merujuk kepada sumber tradisi kolektif. Jadi bagi mencapai hasrat homogeneity tadi, beliau mengutarakan konsep morality kolektif. Saya petik, pemikiran neo-nostalgia lebih menumpukan terhadap proses pemikiran pengarang dan bagaimana proses kreativiti pengarang mengolah semula sumber-sumber sejarah, kebudayaan, temadan Melayu,
tamadun Islam, tradisi lisan dan sumber-sumber morality kolektif bangsa ke dalam bentuk yang lebih efektif untuk memberikan landasan pemikiran tentang kelebihan bangsa mereka. Hashim Ismail 2018. Jadi beliau menganjurkan agar merujuk kembali ke pada sumber-sumber sejarah, kebudayaan dan lain-lain pada masa lalu untuk membina morality kolektif ini. Merujuk kepada penghasilan karya, pemikiran neo-nostalgia menjelaskan episteme non-nostalgia muncul apabila didapati tradisi morality kolektif menjadi teras wahana penghasilan teks Melayu. Tradisi morality kolektif, sastra adab dan cermin diri merupakan sastra yang menjadi milik kolektif kepujangkaan bangsa Melayu. Morality kolektif dari tradisi kesusastraan itu merupakan satu bentuk nostalgia kolektif. Boleh memacukan gelombang demi gelombang perasaan nostalgia jutaan manusia pada masa yang sama. Jadi beliau agak idealistik dalam hal ini, tapi hasratnya adalah jelas bahwa beliau mahu menciptakan homogeneity bagi menangani heterogeneity pasca moden. Bagi mencapai hasrat membentuk morality kolektif, pemikiran no-nostalgia mengemukakan rangkaian 5 prinsip seperti berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, prinsip homogeneity heterogeneity. Hashim Ismail menjelaskan ciri-ciri pluralisme global menjadi lebih kompleks. Namun demikian, bagi kumpulan yang merasakan persaingan dalam masyarakat, kosmopolitan global akan mengancam survival mereka, akan memilih untuk mengembalikan maruah mereka. Oleh itu, bangsa yang cuba mempertahankan identitinya akan mencari ciri-ciri homogeneity, kesamaan. Set sejarah, budaya, bahasa dan agama merupakan elemen-elemen homogeneity yang dapat dijadikan benteng untuk menyatakan kepribadian yang kolektif. Begitu dijelaskan oleh Hashim Ismail. Kedua, prinsip the old morality, the beautiful past, and the unattractive present. Beliau menggunakan bahasa Inggeris untuk menerangkan konsepnya. Hashim Ismail menerangkan, sastra kita telah menunjukkan sifat kesebatiannya dengan the old morality. Dalam masa yang sama, neo-nostalgia itu akan bertambah berkesan kerana desakan kewujudan manusia Melayu yang berdialog secara dalaman antara masa lalu dan masa kini. The beautiful past menjadi suatu keperluan untuk menantang pemikiran masa kini yang dilihat dalam sudut pertembungan antara tradisi dengan moden dan antara tradisi dengan pasca moden. Dan kesannya mungkin lebih dahsyat kerana wujudnya ciri-ciri masyarakat kini yang mula melihat the unattractive present. Dengan itu, sejarah perlu dinyatakan kembali dalam bentuk imajinasi bahawa yang dapat menjanakan fantasi masyarakat seperti mitos baharu untuk menjanjikan kecemerlangan, bukan realiti. Maksudnya, sekali lagi, beliau cuba menapis dan memberi nyawa baru kepada konsep the old morality ini untuk menangani masa kini. Prinsip yang seterusnya, dekonstruksi dan intertextuality. Dalam hal ini, Hashim Ismail menjelaskan neo-nostalgia tidak boleh dihidupkan tanpa dekonstruksi dan intertextuality. Kegemilangan
dan kecemerlangan bangsa merupakan kepingan-kepingan masa silam yang perlu dinyatakan kembali. Sejarah akan ditafsirkan kembali dan dibina dalam kerangka-kerangka baru yang lebih menarik. Jadi ada proses dekonstruksi dan intertextuality. Dekonstruksi ini melihat memecahkan persoalan yang wujud pada masa lalu dan cuba menafsirkan dengan dalam rangka-rangka baru. Intertextuality ialah menempatkan satu idea ke dalam idea yang lain dan cuba mencari sintesis idea antara idea-idea yang bersesuaian dan dapat digunakan untuk membina masa hadapan. Seterusnya, beliau menjelaskan prinsip imajinasi dan non-realism. Perihal aspek ini, Hashim Ismail menyatakan, imajinasi mempunyai horizon yang paling luas tanpa batas. Sejarah boleh dibina dalam kerangka imajinasi dalam teks, dan untuk tujuan itu tidak perlu lagi melihat sejarah yang sebenar-benar sejarah, tetapi merupakan sejarah pemikiran manusia yang menghidupi zamannya. Dengan itu, fiction akan sentiasa benar dalam sejarah non-realism, dalam darjah non-realism, bukan lagi sebagai pencatat realiti semata-mata. Jadi Hashim Ismail mencipta semacam aras baru untuk melihat sejarah, iaitu tidak melihat kepada realiti sejarah, tapi melihat kepada prinsip-prinsip dan mungkin pengajaran yang dapat ditafsirkan kembali bagi kegunaan hari ini dan di masa hadapan, iaitu pemikiran manusia yang menghidupi zamannya, yang merupakan satu proses peremajaan aspek-aspek sejarah untuk melihat sesuatu yang baru. Dan seterusnya, Hashim Ismail mengajukan prinsip regenerated dan regeneration. Dalam hal ini, beliau menjelaskan neo-nostalgia menyarankan istilah regenerated dan regeneration. Keperluan ini merupakan satu prinsip yang akan menghubungkan masa lalu dengan masa kini dan akan datang. Dengan itu, hasil sastra tidak dilihat hanya sebagai satu catatan konteks kebudayaan masa silam, tetapi merupakan satu keupayaan baru yang lebih positif terhadap pembacaannya. Seperti yang dijelaskan tadi, regenerated dan regeneration merupakan satu usaha untuk meremajakan masa silam. Baik, setelah meneliti pemikiran neo-nostalgia ini, saya berpendapat bahawa neo-nostalgia tertumpu kepada pembinaan pemikiran yang menalikan kegemilangan masa lalu dengan hasrat masa kini dan wawasan masa hadapan yang dinamik dan lebih homogen, iaitu lebih padu dan bersatu bagi menghadapi realiti dunia moden dan pasca moden yang bersifat heterogen ataupun yang bersifat pelbagai dan tidak mengajukan naratif yang satu, tapi naratif yang rencang. Ia memberi kerangka konsep yang dapat digunakan untuk membentuk aspek budaya dalam karya sastra bagi membina sebuah masyarakat atau bangsa gemilang yang ampuh jati dirinya. Namun, kerangka konsep yang diajukan tidak dipanjangkan bagi pembinaan sebuah kerangka teori yang konkret. Dan saya fikir, saya berasakan bahawa penciptanya sedar mengenai hal ini, lantas menamakannya sebagai
pemikiran neo-nostalgia dan bukan teori no-nostalgia. Ia juga tidak menawarkan kerangka teori mengenai aspek formalistik sastra selain menyentuh perihal saya fikir imajinasi dan non-realism secara umum. Tambahan pula, pemikiran ini tidak menawarkan konsep keindahan yang lengkap untuk diterapkan ke atas karya. Saya mendapati bahawa pemikiran neo-nostalgia ini menawarkan suatu dasar yang ampuh bagi kita memikirkan tentang apa yang diperlukan tentang segala yang ada dalam warisan kita untuk menangani masa kini dan juga untuk menangani masa hadapan. Namun ia masih bersifat umum, agak luas cakupannya, biarpun ampuh dari segi hasratnya. Maka kita perlu menafsirkan pemikiran neo-nostalgia dalam kerangka teori lain ataupun dari sudut penjelmaan benih-benih lain untuk menyempurnakan hasrat neo-nostalgia ini. Saya terfikir bahawa misalnya teori dialektika firasat Melayu yang saya bina itu dapat masuk dalam kerangka pemikiran neo-nostalgia dan membina kerangka konsep dan kerangka teori daripadanya. Maksudnya, neo-nostalgia ini seperti sebuah payung yang besar, dari mana daripadanya teori-teori lain dapat dibina. Antara lain misalnya teori dialektika firasat Melayu yang saya bina adalah berdasarkan moraliti kolektif masa lalu, iaitu tentang firasat yang cuba saya remajakan bagi kegunaan masa kini. Jadi ia selari dengan pemikiran neo-nostalgia, namun saya telah membina kerangka konsep dan kerangka teori untuk menerapkannya dalam penghasilan dan juga kritikan karya sastra di masa hadapan, insya-Allah. Saya akan berbagi tentang teori ini di masa hadapan, tapi saya amat berbesar hati kerana pemikiran neo-nostalgia ini memberi saya semacam naungan yang ampuh tentang apa yang sedang saya lakukan. Jadi saya berterima kasih kepada Hashim Ismail yang menawarkan pemikiran ini, dan insya-Allah kita akan sama-sama bina masa kini dan masa hadapan berdasarkan pengajaran masa silam dalam semangat neo-nostalgia. Jadi dengan itu saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.